So kita tengah discuss very likely tau among ourselves. Pintu tu terbuka. Tak ada orang. Boom. Okay, Assalamualaikum semua. Inilah dia satu-satunya rancangan ataupun series puaka yang terbaru. Kita panggil Puaka Special. Korang minta kan, lebihkan lagi. Jadi tim puaka dah keluarkan satu series ni, Puaka Special, dan awak sendiri lihat saya bukan dalam studio tapi saya berada di luar. Nampak? Tak payah nak titik belakang kan, jangan pandang belakang kata orang tu. Okey, dan tamu kita hari ini pun special juga. Kita jangan buang masa lah. Ini dia Rama dengan Syafi dari Triple Noise. Yeay. Terima kasih boy for having us. Ya, nampaknya kita terpaksa buang Iswandi dan saya akan join. Ya? Sebagai third member Sebagai third member. So, umur 40 dah semua 40 punya. Pasti. Confirm. Sikit hari One Funky. Okey. Kan? Triple Noise. Oh, tak, sekejap je. Sekejap je. Itu ni lah macam filler. Filler lah. Kesian nanti sorry Wan. Tak, okay. No, really macam untuk lah, macam just for that, untuk persembahan tu je lah. Featuring. Tu yang apa tu, musical Extravaganza lah. Ya ke? Oh, dia masih rambut blonde. I remember that. Okay, cakap pasal ni sebelum kita mulakan nak cakap lah Triple Noise ni. Sikit hari saya buat cerita, ada program kat station tu kan. Saya dipanggil untuk rap. Lagu Aduh Mak Mina Sayang kan. Tapi Farhan dia ni producer nak saya rap. Habis? Dia telefon saya, besok boleh tak rap? Kan? Okay, rap kan lagu Melayu. Okay lah kan? Okay, lagu macam mana? Something like this. Itu awak punya line. Kan? Satu hari nak ada hafal dia punya mana boleh. Betul lah. Boleh tak baca nyanyi sikit? Satu four verse je. Ingat? Ni semua tak plan. Ni semua kena apa? Ingat. Don't purify Very long already lah. Forget already. Puaka are you? Exactly. Okay. Kita teruskan dengan kita punya Puaka Special Story. Siapa nak mulakan dulu? Okay. Okay lah. Ni experience sendiri lah dulu tahun 1999 saya satu hari sebelum hari jadi saya lah. Tu bila tu, bulan apa? Sorry, aku boleh berbual kau, aku tak boleh. Boleh. Oh, okay. So actually YouTube. YouTube. Okay, sorry. So actually birthday aku. Besoknya birthday aku. So ni hari is malam lah, kita tengah macam celebrate lah dengan kawan-kawan kat Simei lah. So kalau macam yang orang yang tinggal kat in the east kan, they will know that daripada Simei nak pergi Tampines kan, dia ada dua jambatan tau. Simei to Tampines. Satu jambatan pergi, lagi satu jambatan pergi tempat rumah aku lah. Okay, so rumah aku dulu is dekat-dekat dengan Pasar Bulat lah. Okay, so kalau dah cross kat jambatan tu, dah turun kat jambatan tu kan, nak pergi kat rumah aku, you have to turn belok kiri tau. So kalau belok kiri, then you just jalan terus, then there'll be this very tempat gelap. And then siapa yang tinggal sana pernah pass by kat sana will know lah. Ada satu pokok besar tau. Besar sekali. So macam during macam waktu siang pun kalau kau tengok pokok tu kan, besar gila lah. So kalau malam macam ni lah, is gelap gila. Right. And then susah kalau kau nak tengok ada orang kat situ ke tak lah, of course kan, malam kan. Right. So time was 10.30. 10.30, 10.45. So kawan aku call, dia cakap, Fi, happy birthday in advance, gerbak. Thank you. I mean, one of my good friends lah, Poly punya mate bising lah, tak ada orang. So normally kalau macam malam, orang datang situ jalan malam banyak orang tau. Tapi ni is a weekday, tak banyak orang. So jalan, small gate. So berbual sekali, glance lah, just tengah berbual sikit, glance pokok besar kat kanan So there's ada dua mata tau, kalau putih. So bila dua mata kalau putih. So bila aku turn, aku tengok mata putih tu turn left, turn right, terus jadi merah. So on the spot aku lari nintang bukang, masuk gate. From aku pergi gate nak pergi rumah aku lagi 100 meter. Kapak you know lah, that gate right. Lagi 100 meter lari. Kau pun menatap rumah aku kan. So aku lari, dah masuk rumah aku, gerak baru, cuci kaki. Habis lepas tu dah macam ada personal experience macam panik kan. So straight away pergi mandi lah, dah cuci kaki, naik atas, pergi mandi. Sikit tengah mandi ni
kan normally kalau macam ada anxiety atau macam rasa resah gitu kan, macam kau punya dada tak sedap kan. Tapi ni dia rasa lain tau. Okay, just a background. That time aku ada macam this some form of lung puncture lah. It's called pneumothorax lah. So kalau aku ada pneumothorax, aku tak boleh lari tau. Kalau lari nanti aku punya lungs macam ternaik turun lah. But this time around it's not that. I know lah, I mean aku tahu lah apa rasa dia kan. So benda tu macam tarik turun tau. Macam nak tarik turun aku punya dada, or I don't know hati or what. Tapi aku super restless, tak boleh fokus. Mandi halfway, straight aku ketuk kat pintu mak aku cakap, mak gini this happen, gini aku nampak ni, aku nampak tu lah. So mak aku cakap, okay, duduk bawah. So tak tahu buat apa kan. So kaki aku alali sejuk nak mampus. It's like freezing ice lah, macam sejuk gila. So, mak aku kalau nenek aku, tanya nenek aku, salah gini. Dia cakap, nenek aku cakap, kaki dia sejuk. Okay lah, taruh rendam air panas. Macam-macam lah aku buat. Rendam air panas lah, taruh bawang lah, apalah, all those lah. Taruh bawang? Bawang tu tak apa? Aku pun tak tahu lah. just dulu dah kuat membawang So aku pun tak tahu asal, but aku pun tak tahu lah. Tapi aku remember, aku ingat dengan jelas lah yang taruh bawang, taruh air panas. Then aku punya resah tu macam better, subside lagi baik sikit lah. So aku masuk tidur. That time abang aku belum kahwin. So aku tidur sini, abang aku terus tingkap So pintu aku maisonette rumah. So dulu kan, kalau macam kita balik rumah kan, pergi mana-mana kadang-kadang aku malam aku pekik tau, pasal kaki cramp. Kau tahu budak-budak macam kaki cramp. Kalau kaki aku cramp, automatik bapak aku mesti masuk, nanti dia stretch aku tau. Pekik sikit pun mesti bapak aku masuk because dia light sleeper. So this time aku tengah tidur. So abang aku dah tidur mati lah. So aku tengah tidur 2:30 aku ingat, dah birthday aku lah kira. Dah 2:30 pagi 2:30 pagi ada orang ketuk. Tam kuat gila. As in like, kau tahu macam kau mengamuk, kau ketuk pintu rumah aku tau. Tam. Aku tu terbangun lah. Aku duduk. So aku tengok abang aku tak bangun. Aku cakap, bang bangun. Aku dah panik kan. Aku cakap, bang bangun. Dia ketuk lagi. Pam. Kuat. Tak ada orang. Mak bapak aku pun tak bangun. Bapak aku pun tak masuk. Aku angkat selimut, aku cover diri aku. All the way sampai besok pagi. Besok pagi aku bilang mak aku, ada orang ketuk lah. Tak ada gini. Mak aku cakap, okay, tak apalah. Aku rasa mak aku cakap lah, mungkin benda ni pun dah trying to masuk rumah tapi tak boleh lah. Because mak aku suruh kerja pagi kan that time. So macam pukul 6 dia dah bangun. She see a lot of bayang crossing kat luar rumah aku, like ulang alik. Tapi pukul 6 pagi normally jarang ada orang lah. Normally pukul 7, pukul 8 baru orang jalan. Tapi mak aku cakap lah, dia nampak. Tapi mungkin is wondering atau macam tengah boyong hayang kat luar nak masuk. Aku tak tahu lah. Tapi hari tu yang isi sari jadi aku, alhamdulillah lah aku dah better. So aku punya yang resah tu dah tak ada. Tapi kau masih macam rasa takut lah. Pasal dia baru jadi semalam. Correct. So pasal aku punya personal experience tu, aku tak pernah jalan kat jambatan tu lagi lah, from Simei to Tampines. So that is one of aku punya real personal experience yang never forget lah. Habis sampai sekarang tak tahu apa yang teng tu yang rumah. Itulah. Sampai sekarang tak tahu what is it. Tak tahu ya. Wow. The problem is, macam aku cakap, bapak aku suruh bangun. Abang aku pun not say light sleeper, tapi automatic lah. Is kuat gila boy. Kuat gila. It's like macam kau mengamuk, kau ketuk pintu. Terus aku seorang yang dengar, aku terbangun lah. Then tidur duduk lah. Macam kau tahu kan, takut habis tidur duduk. Macam itu aku tidur gitu je all the way sampai besok pagi lah. Birthday Eve aku kena. Kau imagine lah. Kesian tu birthday present nak kasih macam mana? Kesian. Tak boleh ketahui macam itu. Ramai macam patut muka macam stress je. Lepas tu terus feeling cool nak ketawa. No, because you know my thought is like imagination. Once somebody tells something, I would imagine and I'm in the situation. My brain works like that. Right. Your story apa? Okay, mine happened in year 2000 when I was in the BMT lah, in Tekong. So what happened was it was
National Day. It was National Day. So National Day, we have to book in at 2359. National Day night. 2359. Yeah, 2359. Kan dah lama tak dengar berita 2359. So it's because at that moment of time, right? The contingent were having macam road march. The road march, like parade like that lah. In Pasir Ris also. Right. They were having tanks and all that coming. So it's either you go early, or you confirm will be late because a lot of people will be rushing to take the pump boat, right? They call it. Is it? Pump boat. Yeah. Ferry. To take the ferry. Fast craft. Yeah. So what happened was I was going there to take the pump boat. So my brother drove me to the place. So we went earlier, much earlier. So I was one of the only few people in the pump boat lah. So when I reached the company, when I reached the company where I supposed to go, the bang, I'm the only one in the entire building. I was the only one in the entire building. Alright. So on the ball ini Jadi pekerja contoh Atau kerja start berapa 8.30 orang kan. Dia sampai 7.30, 7 suku. You supermarket no. I'm like that lah. I don't like to be on time. I like to be early. No, so, actually the discipline. Yeah. Kerja contoh army tu. Yeah. Anyway. So I was there, and then I remember it was a full moon day. Okay, it's a full moon day. I remembered. So as usual lah, all my other guys and all that, they were not in the bunk. So I slept first. Okay. So around 11ish, I reached there. I think maybe 10 o'clock I was there already. Okay. Around 11:30 I woke up again. I don't know for what, and I saw everybody sleeping. Right. Okay. I saw everybody sleeping already because lights out lah. 11:30, everybody sleeping already. So around then around 2:45, almost 3 o'clock, my somebody shake my bed. Somebody shake my bed like that. They were shaking it, right? I was thinking that one of those buggers lah try to play prank on me, play pang BMT kan. BMT what? So you know that kind of thing. So I just like closed my eyes. I just slept. Then what I felt was, I felt something near my face. It's right here. Something, you know when yeah. You know, right? Something when you close your eyes, when you put your face, something that you can feel. So what I did was I opened my eyes. I'm telling you, till today I can still close my eyes and imagine the same face. Okay, it was totally skinned. With two pigs, is it? Taring. The white ones. The eyes was popping out. It was right in front of me, like that. But the thing is that the fella cannot do anything to me. But I know it was only a head. Yeah. Can I say the name? Can. It was a penanggal lah. Yes, it was a penanggal. Penanggal tak ada dalam dating. Ada kepala je. Yeah. Kepala. Yes. Only the head. The blood dripping. It was not dripping at all, but I know it was blood. Why? Because it was only moonshine. I can see the shininess, reflection. The reflection, the shininess of the blood lah. The water, you know what I mean, on the face. Tapi dia tak drip kat. Tak ada. It never drip at all. Okay. And the rambut, how's the rambut? No rambut, nothing. The skin, whole skin apa? Yeah, it was totally skin. Rambut ni. Dah tak fokus. Yeah, exactly. Mana boleh fokus? I'll be laughing if the penanggal had center parting or what lah. Mas selalu diorang ada kan? Macam rambut ke macam aku pun macam I don't know, but this one was totally bald. Yeah. And it was only the head. Okay. Selat terblau lah. Yeah. Kita tak boleh buat gurau pasal tu Baru nak cakap dua balik Stallone. Okay. So I put up my my blanket. Then I just did some prayers, and then I take out again. The thing was gone. But the thing is that what happened after that? High tide. Don't know how come also. Nak kencing already Kencing, cannot tahan. Every organ started working normal.
Okay, but the thing is that my buddy, right, is not in the same bunk with me. Huh? Yeah, it's a bit strange. Why? Because we have 11 beds. 11 beds. No, 12 beds. Satu empty. But one is empty. The one beside me is empty. Mas macam gitu Tak lah, empty. I don't know why by right, nobody tell me what is the reason. Normally is even number lah kan. Yeah. So 248, Yeah. 2468 lah. Betul Kid. Kan? Pernah pergi tekong? polis lah. Oh. Tak perlu dah nak Normally sebut. 2468 kan. Body system kan. Betul Betul Body system lah. So my buddy is in the other bunk, the other room lah. So I see him also because he is having skin irritation. Alright. So I didn't want to wake him up because we were going outfield the next day. So my bunk is the first bunk and the toilet is pretty far away lah. So I walk slowly. While I was walking, there were dogs downstairs howling. Okay. Then I knew already something wasn't right at all. Okay, now but still have to do my business lah. So I walk. So I reach the toilet front, and it's the sensor one. Once you go, and then the light will be on. Okay, so I went inside. Betul kata Thank cicak. you. So I went inside. Okay, and then I went to the standing cubicle lah. Right. Okay, so there's one cubicle, the door one which is sealed. I don't know why also. So it was very, 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 very silent because it was already almost 3 plus, around 3:10, 3:15, right? So I went there. Okay, then I do my business lah in the standing cubicle. Then from the cubicle that was sealed, there was a huge breathing sound. Very huge breathing sound. That kind of really loud. Very loud. Very, very loud. Aku confirm dah termasuk balik terus balik cabut. Oi, I tell you. Termasuk balik confirm cabut. Oi, everything in my body shrink. Everything. Literally. Now tak jumpa dah tak sering. Yes. Nampak tak? Kita pipi sebab kita pipi sikit. Okay. It was so heavy. The breathing was damn heavy. That was the hardest I've peed in my life. I peed so hard until I ran back. I went on to the bed and I slept. The next day I knew I had fever, heavy, very bad. And then then there was investigation lah. I have to tell my sergeant and all that, and it seems that it's not the first time people encountered that kind of series in that particular floor. Yeah, in that floor. Tapi aku nak add lah, dia punya company tu is depan aku punya company tu, depannya. Right. And aku punya company is the nearest, paling dekat sekali to the jetty. So consider open tau, macam terbuka lah. So very muskil lah kalau benda tu Kan? that floor. Actually, kalau aku boleh continue kat Tekong, aku dah jadi perm staff tau. Aku kena posted balik kat Tekong. Right. So aku punya HQ, dia school 1 kiri, school 2 kanan. Aku school 1. So kita punya bunk tingkat 5 tau. School 1, school 2 HQ, tingkat 5 bunk. So lunch time, during lunch standard. Pemakan kita pergi tidur 1 jam, 2 jam. So bunk kita ada 4 bunk lah. So there was this time aku tidur dengan aku punya partner ni, Sarjan Asri. Sarjan Asri, aku ingat lagi. Dia kira bawa balik daripada deferment lah. Dia tua sikit. So dia ambil bed ujung, aku ambil bed nombor 4. Bed aku nombor 4 ni lagi paling dekat dengan pintu tau. Bed tidur lah. Tidur. Then kau imagine tidur petang Tidur petang tau. Aku kena hempap tau. You know like hempap, like you cannot wake up. Move. So bila aku finally terbangun, aku dah betul-betul terbangun. Si yang Sarjan Asri tu, aku bangun gini, aku bangun pintu aku, Sarjan Asri kat sana kan. Sarjan Asri tu bangun, dia tengah tengok aku gini tau, macam muka terpanjat tau. Aku cakap, Sri, aku baru bangun ke dah lama bangun? Aku cakap, kau baru bangun? Aku cakap, asal muka kau terpanjat? Tak apa, kita turun bawah dulu. Saya cakap, okey, kita turun bawah dulu. Aku cakap, asal lah? Aku cakap, kau tahu kan tadi bila kau bangun kan,
aku terbangun lagi siang macam 30 saat je sebelum kau, 30 saat je. Aku terperanjat pasal bila kau terbangun tu, ni aku tak tahu betul tak, tapi ni dia yang cakap ada 3 orang, 3 shadow jin tengah tengok aku bawah macam ni. Oi. So kau imagine muka aku Nak ke mana tu? aku dah agak dah mesti ada punya. Nak ke mana tu? Everything shrink again. So So kau imagine dia cakap aku tengah baring tu, ni 3 tak tahu jin ke apa 3 tengah diri tengah tengok aku gini lah ya. So bila aku terbangun tu, this thing gone. So that's why this Sarjan Nasri tu macam terperanjat. Macam like, muka dia macam cakap, tu pasal muka kau terperanjat hari. Cakap, tu pasal aku kiap dulu petang sih. So, so kau imagine lah, tak semestinya malam je lah kan. So, aku Afternoon it's a normal thing there. Something. Ya, tapi ada orang cakap, ada orang tua cakap kalau petang-petang kalau boleh pukul 4 and above, after asar tu kalau boleh jangan tidur. Asar 4:30 plus tu maghrib that period jangan tidur. Itu tanda non tengah aktif tengah aktif bla bla bla. Lepas tu kadang-kadang orang cakap pun kalau kita selalu tidur macam gitu mungkin kita akan dapat sakit juga. Senang dapat sakit. Ada cakap boleh dapat angin ahmar lah apa. So after asar 4 plus tu jangan tidur. Take note kan? Take note lah. Don't sleep Okay. Cakap pasal you punya apa camping ni kan. Sikit hari tu baru keluar dengan kawan. So suami dia entah pangkat apa, encik ke apa gitu lah. Kan? Regular lah. Regular uniform lah kan. Tapi cerita apa tau? Tu dia cakap barrack dia panjang dulu. Barrack panjang. So dia punya bed tempat ride ada tembok. Okay? Corner lah tembok. Asal kenapa? Tengah tunggu lagi satu sound. Tak ada sound. Kat tembok kan. Lepas tu tembok dia punya orang satu bantal dia cakap. Oh ni macam camp lama ke tak? Camp lama. Satu orang semua satu bantal. So dia punya orang mesti ada something to cover dia punya face. Okay? So dia ambil bantal tu. Dia ambil bantal tu untuk cover dia punya face. Okay? So kerana dia punya muka tu ke tembok lah. So belakang dia kan banyak kan. So asal Ramah mata ke mana? Tak ada. Mata ke sini Ramah. Kau mata ke sini jangan Ramah. Okay. Incoming call? Tak ada. Oh, okay. Sure. Okay. Dah gitu kan? You know what? Slowly, time dia tengah cover baring, tiba-tiba dia rasa something standing kat belakang dia. Boleh rasa lah. Dia rasa macam you lah. Macam rasa juga. Okay, dia rasa dia gini macam, ya ampun, apa benda ni macam gitu. Cakap aku nak tidur lagi now. You know what's next? That thing tarik bantal dia. Busy. Tarik gini kan, bantal kan? Dia tarik. Zap. Dia tarik tangan dia gini je, kosong. So slowly, kosong. Nak buat apa? Action lah, macam Stephen Evans lah. Macam tidur. Tapi tangan gini kosong. Nak main balon kan? So slowly begini lah. Okay. Ambil balon. Dah macam tu, dia buat bodoh, dia dah rasa seram, dia cakap ya Allah apa benda ni, tarik bantal ni semua kan. Dia diam. You know what's next? Benda tu tak main-main dia punya katil. Busy. So macam lagi jap kuat. Dia diam, buat bodoh, diam. Tapi dia masih gini juga. Masih gini. Dah kempis. Dah kempis. Gini. Dah set. Kau jangan exaggerate. Gini badan. Betul, kuat. Gini. Double bed atas ada orang apa? Kan? Tapi atas tak ada orang. Pasal kawan dia buat bodoh gini kan. Dia besok pagi dia cakap kawan-kawan dia, you never feel anything yesterday? No, nothing. Tidur mati. That mean dia seorang yang kena lah. Dia seorang. Sebab ada orang yang lain pula kena macam gitu, terus dia cakap apa ni, macam jangan kacau lah, don't disturb me bla 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 gitu kan. Terus next dia rasa macam orang macam sapu gitu je muka dia. Tu bengkak. Sapu je lah, macam slide gitu. Tu bengkak. And that friend of us yang gangguan gitu, besok demam. Kan? Lepas tu diorang pula
Continue lagi. Ada cerita lagi nak cerita kan? Ada. Okey. Ni continue balik. Sama juga kat camp tu. Diorang kat sana diorang cakap siapa-siapa nak pergi toilet kena 2 orang. Okay. Kau siapa daripada camp tu korang tahulah kat mana. Terus satu macam asalnya ayah papaya. Tu pergi sendiri. Okay. Pergi kencing. Dah kencing. Tiba-tiba kat kubikel tu. Tu satu. Terus dia lari balik kelang kabut masuk bang tu kena maki. Kan dah cakap kau jangan pergi seorang-seorang kau gini. Semua maki dia sebab dia masuk bang je dia on lampu. Habis semua apa siapa gini. Tu satu kena maki. And another one pula ni sama juga pergi toilet 2 orang. Satu macam like mama already like sleepy. Okay lah you go toilet I wait outside lah. Kan wait outside tengok depan pokok besar kan. Kita tengok sikit pandang Marilyn Monroe kat situ. Serius. That's the best description ever, Syah. And a replacement word. Dia kakak cantik punya. Ni curang kata baik. Marilyn Monroe macam kena kain kan. Yang kan memang orang kena angin kan. Macam itulah. Kapuk. Okay. Ya, pandang pokok ni pula. Aduhai. Okay, continue. Ni actually cerita Wadi. Okay. Dia dulu camp kat dia lah. Okay. Currently kat kan. Dulu kau tahu kat mana lah The only place lah kat Thomson kan. Sebelah tu kan. So aku tak tahu how the accuracy of the story is lah, but somehow dia cakap dia daripada this company called Bravo lah. So Bravo dia cakap is facing macam dia hadapan dia ada macam this bangku tau. Then this bangku is macam belakang dia ada macam hutan lah. So dia cakap kalau malam-malam kalau macam ada sarjan apa panggil macam nama. Bukan nama, macam panggil diorang keluar for punishment kalau macam ada berdenda kan. Right. They will not do it. Diorang tak akan buat selepas pukul 8 atau 9. 8 ke 9 8 tak laku. Right. So that satu kali tu aku rasa mungkin sarjan dia lupa pun, aku tak tahu So, dia macam kena punishment lah, keluar kena buat push up lah. So tengah buat push up, sarjan dia diri depan diorang. Habis sarjan dia cakap down. Habis diorang cakap 1 2. Habis macam sampai 7 ke 8. Habis one ada macam IC dia cakap sarjan permission to recover to speak, something like that lah. Dia cakap why? It's very urgent sarjan, dia cakap itu. Dia cakap why? Dia cakap dia tengah push up position ni, dia cakap there is a very dia cakap something like this lah, macam uninvited creature sitting behind you, something like that, I remember. So sama juga the calm version of Marilyn Monroe tengah relax duduk. So sarjan tu turn, ni dia story ada, sarjan tu turn tengok, dia cakap okay aku kira sampai 3, korang semua in this deret masuk balik dalam bang, jangan lari, jalan pelan-pelan. Dia cakap okay 1 2 3, semua recover, jalan. So bila semua masuk ni, according to Wadi, semua dah masuk, tutup tingkap semua, tengah tengok 2 tingkap kan. Sarjan tu jalan je, tak berbual tak apa, sarjan tu jalan tu. Jadi benda tu masih kat situ juga. So according to him lah, macam benda ni is quite common, cuma dia experience it during his NS lah. So I don't know macam cerita-cerita lain orang yang macam dulu NS kat sana kan. Diorang mesti ada cerita yang lain lah. Ni cerita dia kan, dia kena punishment, kena buat push up, so dia kena macam ni lah. Tu lah. Wow. Okay, sebelum tu kita commercial break sikit. Commercial break korang kat rumah yang mungkin nak share story, datang untuk program Puaka Special ni, jangan lupa email kat saya ataupun admin di puakasg@gmail.com. Okay, dan jangan lupa follow kita punya Instagram di puakasg. Okay, jadi bolehlah cerita apa-apa, boleh datang, tapi location kita tak tahulah, mungkin ni first and last ke kat luar ataupun mungkin kalau ada, sebab ada satu kru ni dia suka cakap jom kita pergi luar, nama dia Haikal, macam jom lah kita pergi luar, kira explore lah, dia nak explore. Gitu. So ada cerita lagi? Okay, cakap ceritanya, ada cerita tak? Aku adalah 2-3 lagi.
Okay, cerita. Okay, aku tinggal Pasir Ris sekarang Right. Dulu aku tinggal Tampines. Right. Sejak tinggal kat Pasir Ris ni kan, dah macam 2-3 kali lah macam-macam lah. Okay, dulu masih zaman mata air. Boleh cakap street semua tak boleh Street? Street, drive, tak boleh It's okay. Okay ke? Ha? Okay, Ha. boleh Okay. Zaman adu Mak Minah sayang Tak, selepas sebelum 2010, selepas 2006. Okay. Okay, somewhere there lah. Yang kita pergi KL kan Kan tu lagi siang. Okay. Tak, ni aku dah dengan aku punya isteri lah. So Okay. kita tengah dating. So hantar kawan dia balik kat street 11. So nak balik, kita kita tahu kalau macam rumah maisonette kan, yang rumah 4 tingkat kan. Rumah maisonette depan kan ada macam pokok planted by HDB kan. HDB plant 1 pokok, 2 pokok, 3 pokok kan. Tapi so di spot kita nak jalan balik lah, adalah blok ni kat drive 6 lah. So kita nak jalan cross, ada this open park tau, facing open park berhadapan dengan this taman lah. Taman berhadapan dengan this maisonette lah. Okay. So depan maisonette ni ada macam-macam pokok lah. So kita nak bypass tempat tu, jadi kita boleh pergi dekat dengan okay, aku dah terlepas juga tak apa. Okay, sampai ada area lah. So kita nak jalan sekali depan rumah maisonette ni, instead of macam pokok biasa kan, there's a pokok pisang. It's a pokok pisang, it's about macam aku rasa Haikal punya height itu, tak tinggi sangat, kau boleh nampak. And satu tandan pisang kau boleh nampak very clear. Baik tandan pisang, Tandan, bahasa menunjukkan paksa. rapper. So, pisang tu cantik je keluar kat tengah. Cantik. Boleh hulur So, imagine pokok pisang dekat tengah. Okay. Itu bukan jantung pisang Bukan? Jantung, aku rasa jantung lah, bukan tandan pisang aku rasa. Tapi pisang, no, it's merah. Tak, bukan merah. merah. So, Some pisang lah. it's real pisang boy. Okay. It's the real pisang. Okay, fine. 5-6 pisang terkeluar gitu. Wow. So, kita nampak daripada pisang. But bila kita menghampiri itu tempat kan, Stop it dah. bila kita dah dekat tu rumah tu, dah makin dekat So actually aku punya isteri yang spot first lah. Dia cakap, okay, stop. Cakap, okay, why stop? Cakap, stop, tengok. Dan aku tengok So kita tengok side tau. So macam pisang ni, pisang tu terkeluar gitu. So ni rumah dia. Kita from this angle lah So kita jalan sini sikit. Kat sini, atas pisang tu macam ada rambut panjang lah. Tapi baju dia is bukan putih clear putih tau. It's like macam putih grey. Wow. Diri. Problem is Tengah diri. So imagine saya aku nampak pisang, tapi bila aku pergi depan, Tapi kau rambut tu kira panjang. panjang gila. Panjang lah, as in like to the waist lah, at least waist. Tapi macam aku cakap, the whole pokok tu is not taller than his height dia. Cik berbual lah macam kamera boleh masuk Okay, tak apa. tak tinggi daripada Haikal lah. So it's just height. So macam benda tu just bawah tu tau. Rambut Haikal dia nak masuk sekejap. Kita tinggi sana sini. Come on. Okay, ni tim puaka, one of them. So imagine Kak, You must tak, do diri like that because you are diri. the pokok now. Diri macam biasa lah. Diri macam biasa. So kat shoulder lah macam gitu, shoulder rambut dia. Problem is cover everything. Dia cover everything. So aku turn, aku tak nampak whether dia facing rumah ke dia facing the pokok. So on the spot lah, kita tengok je, shoot, boom, terus lari kanan then kita walk very fast lah. Then from that, you just imagine there were lampu-lampu dia very dim tau, tapi it's clear. So side nampak pisang keluar. Tapi bila kau jalan depan kan, rambut dia. Wow. So nak tanya yang Arif lah, tu orang yang piara ke yang Diri je. tu aku tak tahu orang tanam. But it seems that macam dia tanam, because kau tahu kan, benda tu terdiri depan rumah dia. It's macam tempat tanah, macam grass patch. Macam rumah dia gitu. Macam tu rumah dia. Betul-betul depan tingkap dia. Dan yang lain semua kau tengok, yang lain semua, oh ni HDB tanam lah. Then bang, terus benda tu. Wow. Masih ada lagi benda tu? Aku tak tahu. Tapi kalau macam waktu siang, nanti aku try recce lagi lah. Dia dekat dengan rumah mentua aku lah. Sekarang? Ambil gambar nanti post kat kita. InsyaAllah nanti besok aku postkan. The tree is still there. Don't know. This was in 2008. Wow. So aku
Kalau sekarang kau nak pergi rumah, untuk aku kan, aku will just go the long way lah. But they say always banana tree got some issues, right? It's like a... But why people want to grow it here? You know what I mean or not? That's the thing. I don't understand. You can always buy banana all these places, right? Why you want to go and grow and eat your own banana? Why? Then you see people with, mungkin tak ada banana injectnya. then you want to have people with hair all on top of the banana tree. No. Oh, mungkin scarecrow. Oh, Ya, tak nak orang datang kat ambil pisang tu. Scarecrow. Just positif lah. Ulasan yang baik. Positif So, scarecrow. tu tangan pun aku tak nampak. Aku nampak rambut dengan baju je. Right. Why does so first? I like panic. Boom, keren. Ada satu ni cerita from viewers. Penonton kat rumah ada email. Saya tak suka baca email orang kan. Nak datang sini, kalau boleh you all datang, jangan suruh saya baca email lah. Cik, boleh baca, tapi kalau boleh saya nak you all datang ke poker special ni, baru kita berbual face to face, cerita baru syok. Kalau sekarang saya cerita, saya punya tafsiran tu lain. Saya tak pandai bercerita. Tafsiran pula. Kan? Okey. Aku berbual Melayu tak boleh, kau berbual tafsir boleh. Okey, kita terpaksa happy sebab untuk hilangkan rasa Okey, kat sini cerita macam ni. Okey, go. Aisyah. Okey. Aisyah tu bukan orang dia, mak dia yang hantar. Mak dia email. Mak dia email cakap sebab anak dia ada third eye. So mak dia cakap, masuklah Suzari punya program macam gitu. Anak tak nak malu. Tapi kalau bawa anak dia tak boleh bawa sini lah. yeah. I mean, tak lah, of course tak. Kalau ustaz dia okey lah. Kalau ustaz dia okey. Okey, dia third eye, dia seorang jururawat. Okey. Cik Izian bukan lah. Apa? Cik Izian bukan lah. Izian bukan. Dia nurse lain. Okey. Ni okey. Cerita macam ni. Dia balik kerja. Dia tinggal tingkat berapa tingkat 16. Tinggal mana? Tampines. Tak tahu kat tingkat mana. Dia tinggal tingkat 16, balik kerja malam. Malam tu naik tingkat 16. And then at certain level berhenti lift to stop, terbuka. Bertutup, lift continue naik. Naik, dia buat bodoh, dia main handphone. Okey. Tingkat 13 buka. Siapa masuk? Akak. Kira dia masuk macam jalan ke dia masuk floating? Tak tahu, dia cakap dia masuk lift. Dia masuk. So leave. Kan? Now you imagine sekarang you balik rumah. Yeah. Because I'm staying on the 13th floor. Serious? Yeah. Okay. Imagine now you tingkat 12 dia buka. Dia masuk. Oi. Okay. Kita apa dia buat? Dia buat bodoh. I think dia tingkat 16 cantik kan? At certain one floor before dia punya rumah buka lagi. Itu dia tak nak fikir banyak, tu dia keluar kat tangga. Perempuan. Imagine kalau tu perempuan. Pingsan je. Wah. Lepas tu satu lagi dia bercerita juga. Yang ni dia tengah berbual dengan dia punya boyfriend. Video call malam-malam. Wah, buat apa gini. Lepas tu dia cuma dia consider berani lah kan orang third eye ni. So dia nak takutkan dia punya boyfriend. Dia cakap, apa kat belakang awak tu? Tapi dia memang nampak ah. Tak tahu ah. Dia pusing. Si jurawat ni cakap dengan boyfriend dia gitu. Boyfriend dia cakap balik, apa yang kat belakang awak tu? Sebab boyfriend dia nampak belum beremang ni. Cakap, siapa yang kat belakang awak tu? Tu kan? Dia pusing. Dia senyum. Lepas tu cakap, okay, continue besok berbual. Tu off. Tu satu. Boyfriend nampak beremang je. Boyfriend nampak hodoh, puruk. But yang jurawat ni tengok pusing nampak cantik dengan senyum. Ni kat rumah. Dan rumah. Wah, stres. Video call pun sekarang That's right. Tak tahu asal nak kena video call kan. Sebab ada pernah kau bercerita pun sama juga tau. Video call okey lah. Macam suka-suka lah video call. Kau ni boring apa? Alah. Dapat tengok muka apa? Alah, kalau lampu ada okey. Ya ni tak silap siapa overseas. Video call juga. Lepas tu cakap gini. Lepas tu terus dia punya wife ke, time tu wife ke girlfriend ke gitu mengamuk. Siapa perempuan tu kat belakang tu? Sebab tengah video kan masuk muka gitu je. Selip belakang lah.
kawan satu pula, I think dong kru ke apa, lelaki pula tengah baring. Lepas tu ada cakap, apa pasal bini, biar tu bini lah, asal kau punya bini mengamuk-ngamuk pula kan kau gitu kan. Dia buat bodoh lah, dia punya from the other side, dia bini nampak. Bini dia tak screenshot lah. I think diorang tak adapt very quick kan. Tak sempat. Itu je. Danger video call ni kan. Nanti kita tanya ustaz lah, boleh tak diorang masuk, diorang pun nak enter frame. Modern kan. Diorang pun automation apa. Ya, teknologi lah. Diorang pun nak kena automation lah. Keep up with the times lah. So Circuit ada breaker, so right. Circuit breaker cannot see physically, so they come inside the frame. buat kelakar je. Ada lagi cerita, Rama? Oh ya, okay. Army ke, time holiday ke, apa ke? Tak, kita pernah buat show kat Brunei lah dulu. Oh, suka Brunei. Orang Brunei, ada orang Brunei tengok cerita ni. Mana? Ni poker. Ada orang Brunei tengok cerita poker. Ada. Oh. Poker man. International. International lah. Kira boy lagi USA pun ada. Serius lah? Orang Melayu lah. Yalah. Jadi lah, kira dah international lah. Hai. Alhamdulillah. Okay. So kita pergi Brunei for a show. Right. So kita perform kat this place lah, Jerudong Park. Suka part tu. So yang bawa kita ni very nice. A group of them lah, 3 orang. Yeah. So dia punya stage is, tempat audience dia tak besar sangat lah, tapi dia punya backstage dia macam rumah banglo tau. Macam-macam toilet ada 3 pintu separate. Tempat kita tukar baju je, dia punya space dah macam satu badminton court. Besar lah. But there's no windows ah. Tak ada window. Tak ada window. It's a real backstage thing lah. Yeah. So kita pergi backstage, then the organizer cakap macam dengan baik lah, cakap sebelum gini banyak star dah perform kat sini. Ya, world class. Itu kan stage kan? Michael Jackson. Correct. Mariah Carey. Apa tu? Mariah Carey, correct? Yeah. So dia cakap I also perform there. So cari. Ya, betul. Nice. Nampak tak? See my level? Yeah, I can imagine now. Wow. Tapi I say stage. So boy, so same. The organizer cakap, okay, ni the one yang kita akan kasih awak ni because this period tak banyak performance. Jadi kita kasih awak the most, yang paling eksklusif. This tempat changing room. Right. Is tempat changing room Michael Jackson. Mariah Carey. Besar gila boy. So tak ada tu gangguan teknikal apa tu. Okay. So terlalu besar. So macam biasalah sebelum show kita macam tukar baju and all lah. Tukar baju. So you must understand one part, there's no windows there. So there's no kind of wind coming in at all. It's all aircon. No, tak ada ventilation No ventilation. It's just aircon only. Right. Okay. Okay, carry on. So aircon. So ada exclusive toilet. Kita pakai lah cuci muka, gerabak debu, tukar baju. Right. Dah tukar baju, manager keluar pergi tempat side stage. And then host pun members kita juga. Right. Dah pergi kat depan, dah get ready. Right. Okay. Then the tour manager was the last person lah kat situ, the last person. So dia cakap, okay 5 minit korang keluar. Cakap gitu lah. Why? To stand by? Dah nak masuk side stage because ada orang, ada juga before kita ada banyak Brunei perform. Which year and apa show? No, it's our tour lah, I think. 2004 ke 3? Ada tak keras? Tak, kau tahu yang lagu kita yang Mak Mina tu? Mina? Kau kalau masuk YouTube kan, Right. whatever yang kau nampak tu semua kat Brunei. Wow. Okay, semua kat rumah tu pergi YouTube, check out Tipe Noise, Mak Mina. Semua kat Brunei. Semua shot in Brunei. Yes. So kita ada this cameraman lah. Right. Cameraman masuk. Dia cakap, okay guys, 5 minit 5 minit kau keluar. Okay, keluar. So dia tutup pintu. Habis dia keluar. So standard lah, kita kalau sebelum performance, aku Rahman dengan Wadi, so kita macam kita get together, cakap okay, song sequence lah. Okay, lepas lagu ni, okay, jangan kau cut, kalau kau lupa lirik, cover, typical lah. Right. So kita tengah discuss very lightly tau among ourselves. Pintu tu terbuka, tak ada orang, boom.
Aku dengan Rama tengok each other. Wadi dah kecut. But there was a sequence in the thing. First, the toilet door shut first. The toilet door shut by itself, and then the main door buka, tutup. Yeah. Correct. Toilet door aku lupa, sorry. Yeah. Kadang-kadang angin tau. As in from outdoor macam suction gitu kan. Tapi pintu tu dah airtight tutup tau boy. Okay. Yeah. Dah airtight tutup. Okay. Yes. Faham? Kan aku cakap dengan kau yang cameraman dah tutup, dia cakap 5 minit korang keluar dia tutup. Boom. Okay. Yeah. Buka. Yes. And then okay. close back. Faham, Yeah. Faham. Lever tu pun drop. Yes. And then the toilet door close. No way for it Correct. to close at all because it's inside the room. How to close? Correct. It's impossible. Correct. Tu yang so immediately lepas show kita dah perform, kita dah plan tau. Kita cakap bilang aku punya manager, cakap okay, benda ni jadi, so aku nak kau kumpul everything, barang-barang taruh kat tepi pintu. So lepas show ambil barang-barang, cabut. Kita punya transport dah ready lah kat situ. So kita ambil balik, betul lah, chop lah, balik ambil barang terus jalan. Sekali cameraman lupa barang. Okay. Cameraman patah balik, cameraman ambil barang tu, masuk balik kita punya van, tercungap-cungap lah macam gitu. I remember right, bah. He was sweating. Aku Wet. Wet aku cakap asal apa jadi. So aku tak tahu exactly what happened, tapi dia cakap bila dia masuk nak ambil barang tu, satu barang je macam a small bag, dia ambil barang tu. Kita power adapter kan, daripada table. Kalau macam gini tak apa tau boy, macam sengit sikit gini. Dia cakap daripada tengah table tu tom jatuh. Dia nampak ke? Dia angkat bag tu, benda tu tom jatuh. Straight away itulah yang dia tercungap-cungap tu, dia lari balik. Terus aku dengan Rama dengan Wadi cakap okay, that's it lah, ni yang pertama dan terakhir di Jerudong Park. Yeah, because It's crazy. kau imagine daripada dressing room dia, changing room dia nak pergi stage, distance Yeah, it's quite a distance. Correct. It's quite a distance. kau tahu lah. Mungkin tempat tu jarang digunakan. Yalah, that's why ada Empty. penghuninya lah. Yes, mungkin. Macam rumah juga. If you pergi holiday lama-lama, tak ada orang kat situ. correct. You also believe that, ah? Yeah. We also believe that. But must on light, must have sound. Kan? Nobody inside the house. Cannot leave it empty and quiet. Pernah tak macam nampak orang kena sampuk ke? Siapa pernah kena sampuk? Pernah? Tak lah. Ada orang? Kat holiday, kau pergi holiday tak apa kan? Holiday alhamdulillah aku so far Nothing. Holiday. No. tak ada. Maksudnya, pernah jugalah dengar members kat Bali macam-macam. Lah. Dalam banglo Dia bang. typical setup lah, lampu tertutup lah, terbuka lah. But that's as much lah, tapi terlebih daripada tu tak pernah nampak. I think dah ceritakan lah benda ni. Tapi ni cerita balik lah Mungkin you tak tengok ke episode lalu pasal yang tercungap tu kan. That time kita buat show. Ya, kalau kita buat show selalu Siapa kau hiburan minggu ini. Oh, lama. So 80s bah. Where got 90s? 90s mid lah. early 90s. 90s. Yeah, He say longer lah. Yeah. 90s. Sikit what happened Tentu Asnida semua kat situ. Yeah. And then Kau veteran gila lah. Kau veteran gila. diam lah. Okay, sorry. So Asnida, Olin and Nadia Ali. So 3 apa kau panggil powerhouse singer Yeah. Live harmonizing. Sedap saya korang suara. Jealous. Jom kita buat harmonizing, kita lawan orang. Lepas tu dah gitu sekali kita selalu dah rehearsal, full dress rehearsal, dinner break about 6:30 gitu, semua dinner break. Kan pergi kantin tahu kan, dekat 2 kan. Yang lama tempat tu. Studio A. Kan. So Asnida tu lupa nak bawa dia punya apa tu bag duit ke apa something like that. So, ni saya dah tak ceritakan lagi sekali yang dah tahu tak apa kawan-kawan kita belum tahu. Okey, dah gitu dia lari masuk dalam seorang-seorang. Lepas tu dia keluar balik. Asnida tu semput. Keluar je. Dia semput. Ais macam, kenapa? Dia gitu. Apa pasal? Lepas tu tak silap Nadia Ali cakap tau. Nadia tanya. Apa pasal babe? Apa pasal? Dia cakap tu dia macam main charade tau. That time tahun tu is it Ju-on? Tu 2002 90-an Ya, is it Ju-on or The Ring? The Ring. The Ring. Tu cakap The Ring Dia gitu. Dia semua
Okay. Kat mana buat exactly? Studio A kat belakang. Oh, Changing studio room. A. Oh. Lepas tu terus Tak ada hilang bang. Don't Studio make up A, all Yeah. got issues. Ya. Yeah. So dah gitu, then me and Olin lah pergi belakang rasa berani. Pintu saya tutup kan, tendang, kan saja je. Tapi dia tak tahu apa. Okay, after that dia ceritakan apa pasal. Oh tak ada, dia cakap boy ni kau pergi pasal lah. Aku pergi pasal pula. Apa pasal pula? Dia ingatkan bila dia masuk dalam tu, I follow her. Oh, dia ingat ada orang kan? ikut. Ikut. Lepas tu dah gitu dia ambil bag dia gitu, dah ambil bag, dia sunduk, dia kan that's me. Dia pusing lain. Oi. Mandy Monroe juga. Oi. Fuh, Okay. stress. Kan? Itu yang dia pump dash out. Tapi tempat tu ya. Asli dah semput. Oh, dia memang ada. So dia cakap dia nak ambil benda tu. pump ah. Ventolin Terlimpah. So, ambil kan. Fuh. Ya, tempat tu ya, correct. Kan? Dia danger juga sikit. Okay, ada cerita lagi. Kita dah berapa lama ni kita berbual ni Tak. Mana? Okay, ada cerita lagi. Mesti banyak. Tak Tak lah. apa, ni special. Aku ada barulah 2 minggu lalu lah. Tu. So aku dengan Rahman sekarang macam healthy lifestyle lah. Kadang-kadang nak jogging Yes. Jogging, naik tangga Tu got one time tu aku Sorry. Kau semua ketahukan, kau asam. Normal baik. lah. normal. Pasal dah 40 kan. Jadi Ya. kena healthy lifestyle Heartbeat check. Tu. Skipping. Skipping. Skipping is good. Ya. Naik tangga cungak-cungak Right. So tak naik tangga jogging lah. So that time aku check time dah pukul 11 tau. Alright. So feeling kan. Kadang-kadang aku lari 5 km. Kadang-kadang 2.4 lah kan. Feeling Okay. macam IPPT lah. Normal. So aku check okay aku sebelah IPPT pula 2.4 je lah. So aku lari Pukul lah 11 Pukul 11 malam. malam. Okay. So aku lari area aku Street 51 aku bilang je pas race. Aku lari satu round, second round. Same story macam aku cakap pisang tandan tu. Sama juga. Cuma Ada keluar pisang ada tu. macam ada dim light. Tapi bila satu part ni bila aku tengah lari bawah pokok ni, aku dengar macam tak tahu aku dengar ke tak lah, but it's clear lah macam ada orang macam gitu tau. Clear. Aku kalau jog malam aku tak pakai earphone, aku jog je, tak bawa handphone pun, aku jog macam pakai jam je. So aku buat bodoh je, aku lari. That's my first round. Then second round aku buat lari, tak ada apa-apa. Balik. So normally lepas aku lari, aku pergi kedai kopi aku, minum air putih relax. Habis sekarang COVID-19 kan. So kedai kopi 11.45 dah nak tutup. So aku by the time aku sampai sana 11.25 minum air, aku dah macam tak sedar hati. Macam not as bad yang macam aku punya experience tu kat rumah lama. Right. Tapi macam apa Something je kita sedar. apa yang panggil aku tu tadi lah. So aku macam baca apa yang aku tahulah Right. Aku pun tak arif sangat lah. Tak arif sih. So aku baca apa yang aku tahulah. So aku baca selawat. Then aku still do aku punya stairs. Aku macam typically aku lari lah naik atas staircase sampai tingkat 10. Aku tinggal tingkat 8. So aku lari, habis aku lari lagi. Aku normally dua round lah, buat 2 round. Dia macam aku dengar cerita-cerita yang dulu kan, kalau macam kau dah ada macam benda-benda ni jangan balik rumah terus kan, don't go back immediately. Yeah, just hang around. So aku turun balik, aku pergi bawah kulung at least for another 2.5 to 5 minit. Aku relax. So aku tengok times 11.45 tau. Right. Naik lah. Aku naik. So aku buka pintu, aku unlock the gate, aku buka pintu main aku. So aku masuk tapak kaki kanan, aku masuk kaki kanan je. So aku dengar this very soft voice, What? Hari. Okay. Hari. So aku stop, aku quickly lock the gate, aku tutup pintu, aku message aku punya isteri lah. Aku cakap sebab aku anak kadang-kadang di toilet lah kencing. Right. So normally aku punya wife cakap hari. So I thought Wahida lah bro. So aku message Wahida cakap, nanti Aqilah kencing aku cakap itu lah. Kita tak reply. 11.55 10 minutes later cakap, no, we are fast asleep. I mean I just woke up lah, nak pergi toilet. Dia okay, aku relax, aku duduk diam-diam kan. Right. So aku duduk diam-diam. Then after that, that's about it lah. So aku rasa, aku tak tahu whether benda tu related ke tak lah kan, daripada yang orang yang tu dengan yang aku dengar tu hari. It's just betul-betul sebelah telinga aku je hari gitu. Right.
So dah aku relax, cuci kaki macam normal, tengok TV sekejap. 12.30 baru aku mandi. Alhamdulillah tak ada apa-apa. So that was the near experience lah. Aku ingat it will continue, but Alhamdulillah tak ada apa-apa lah. Yeah. Okay. So Alhamdulillah. maybe aku did what yang Orang cakap, orang cakap petua-petua. petua, jangan balik siang sangat, duduk roam around maybe. Aku tak tahu lah Tapi that bisikan tu kan was very clear lah. Ada orang pesan kau nak balik baca ayat kursi, Bismillahirrahmanirrahim ke apa. Kan? Nampak? Wow. Kalau ustaz dengar, siapa pandai-pandai ambil saya punya segmen? Tak boleh. Tu segmen dia tak boleh. Ustaz dah wow kan kau. Ustaz, jangan takut pada mereka. Tu ustaz punya tagline. Tak ada kacau. Nanti dia suruh saya pula. Okey, cakap pasal hari. Ini dah share dengan diorang juga audio ni. Datang pergi rumah kawan. Last semua Cerita janji last kita tutup Boleh tutup? Okey, Poker Special ni akan tutup after this story. Pergi rumah kawan, lepak-lepak. Bukan lepak pun, nak tumpang kencing. Ni kau lah. Ya, pergi rumah kawan dengan Suhailah. Salam. Lepak-lepak kencing apa dia? No, dah lepak-lepak nak terkencing. Ni satu nak terkencing. Ya Allah, macam nak terkencing ni. Lepas tu hantar kawan dia balik. Muka tak termalu dah pukul 11 plus kan. Boleh tak aku nak tumpang kencing? Malam kan, segan kan. Okey, boleh. Tu pergi lah. Pergi kencing. Kena trap apa tau? Kena minum air sekejap, lipat-lipat lagi. Okey, duduk berbual. And then sambil duduk berbual, bunyi krek. Tek 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 tek. Bola-bola kat siling. Normal lah kan? Saya lepas tu cakap, normal lah ni dah 6 bulan macam gini. Aku bingit lah. Okay, fine. Oh, ya koko. Bodoh, jangan takut sendiri. Okay, this is the sound. Kan, bila gerak-gerak ni, ambil on handphone, nak rekod lah. Kan? So, nak tahu, you all dengar apa-apa tak? Dengar tak tu. After tak tu. Gitu tak? Dengar? Yeah. Okay, now your turn. There's a whispering sound. Beremang pula burung. Somewhere close to that lah aku. So me actually tengah duduk, dan bangun. Bila gini je, tak habis tu. Hai. Tu tengok muka Suhailah. Dekat rumah dia ni. Rumah kawan dia. Kau rekod? Habis ni? Rekod lah. Tak, kau ada time nak rekod. Sebab nak tanya kawan ni apa benda. Kan? Because selalu dengar orang cerita bunyi goli, bunyi apa tu. So is it goli ataupun ni apa. Kita nak selalu taksub sangat. Nampak? Taksub. Kita tak nak firasat. Apa pula firasat? Okay, sorry. Tak nak macam ikut kawan orang cakap benda gini. So nak tanya. Itulah. So bila cakap hi tu, okay. Macam tu. Okay, that's the end of our Puaka Special. Diharapkan special lah sangat hari ni. Okay, kita berada di outdoor, di luar malam-malam untuk you all semua. Yalah, kata nak itu sangat kan. Tapi kita tak akan buat hunting. No hunting, no sound effect, no nothing. Apa awak dengarkan pagi ni, terpulanglah. Kalau yelah you all terspot apa-apa pun, kau boleh tak payah share lah kan. Tapi kalau kau nak share pun suka hati lah. Nanti admin boleh baca. So terima kasih Rama and Syafiq. Thank you. Terima kasih kepada Puaka for having us. Yeah. Thank you so much. First episode for Puaka Special. Special kan? Special. Thank you. Thank you so much. Okay, so apa-apa biasa kita tak akan, yelah datang dah tak bayar FOC. So kita datang aku dah dapat kasih kopi ni. Alah, kopi pun ada something for you guys. Okay, tunggu sekejap Okay. Sekejap. Got goodie bag sini. Ada goodie bag, maklum lah ni tu kan. Apa? Okay. Patik sini. Aduh, ini daripada mak kau dia tu. Allahu Akbar. Minta maaf sponsor terjatuh. Ini daripada Shifa Suna, Zia and Company. Ni incense stick.
Oh, okey. Oh, okey. Gaharu. Thank you. Asal kau tahu Apa- betul? apa gaharu? Gaharu cendana pula. Dah tahu bertanya pula. Cih, nampak? Dan ini Macam dagang 4 malam. daripada Sohai Right Meow. Nampak? Sohai Right Meow. Meow Bakes. Oh, baik lah. Hashtag. Ni Okey. ramai suka ni. Dua-dua. Nampak tu? Ya, this one lah. Nampak tak kat kamera dah tunjuk macam ni? Nampak tak? Ya. Takut terjatuh lah. Sana Nampak? ada tarts. Nampak? Zaz, Ya. kuih tak pun baik. Terima kasih sponsor. One for you and one for you. Apa one for you, one for you? Tengok sini Baik lah ni gaharu steak ni Boleh? Baik lah. Okey. Thank you. Lagi? Terima kasih. Ya. Dah banyak sih. This one really for Ha? 40 years old lah. 40 years old lah. Jadi keep fit kan? Ni macam biasa. Okay. Saya punya kata kawannya. Kai. Kai. Kai Ibits. Kai? Kai Ibits kan? Kai Beats. Kai Ibits lah. Ya, Kai Beats. Nama Follow us with. Okay, ni tahu bergedil. Nice. Sedap. Aku dah try tadi. Nice. Hari. Okey, alamak. Ini sekejap nak kena check sponsor siapa, lupa. Bukan lupa, takut tersalah cakap. Okay, edit Okey, ini daripada Rindu Rauda Singapore. Wow. Minyak wangi. Oh, One for you. Okay, thanks. rindu Rauda. Dia ada macam-macam tak? Ada bau macam yang minyak wangi mahal tu. Oh, eau de parfum. Ya, ada faham. Ini bau mahal. Ni? Crazy. Betul kan? What was this? It's What a is this? jeruk thing. Jeruk. Jeruk is what lah? Jeruk is what lah? Preservative. Apa? Pickles. Pickles, of course lah. Kan? Ya. Nah. Oh. Nanti you bergaduh-gaduh share lah. Oh. Pickles. Terima kasih. Crazy. Thank you. This one good for Amanda. Oh, is it? Yeah. Banyak benda kat sini Sorry. Oh, yeah, Sorry. busy, Hari ni kita hari raya, busy. Okey. Ini yang popular punya yang crave. Apa? Ini yang popular yang crave. Dan ini pula daripada The Baking Mummy. Oh, hari raya dah cakap. Oh, Ha. Oh. Amazing. Oh, tak Oh, singgah. yeah, just put that. Banyak sangat lah. Okey. Meja ni kita bawa balik ke? Penuh. Ada lagi kan tu? Geprek. Okey, geprek. Oh, geprek. Geprek kasi aku level yang paling tinggi ya. Geprek. Plastic all important lah. Oh, ni. What's going on? Busy. Geprek paling tinggi ya, aku kasih. Okey, ni geprek. Nasi ayam geprek. Okey. Oh, Apa panggil? Geprek geprek. Girlfriend Geprek. The original ayam geprek. Level 1 lah this one. Original Nice. _geprek.sg. Kalau korang semua nak tahu ni semua, nanti kita akan letak di kita punya description kat bawah ni. Okey. Okey, makan macam mana lah baru nak exercise Dah kena makan. Ada lagi? Climb stairs lah. Oh, lagi sikit-sikit. Saya check. Ada lagi tidak? Climb stairs lah. Ada lagi. While eating. Okey, dan ni bukan untuk you all. Sorry, minta maaf Oh, okay. Ni untuk taruh nasi apa ni? Apa? Rice cooker Ini bukan tahu nasi. Sebelum tu nak check juga siapa. Okey, daripada Senti Beauty. SCENTY. How you pronounce it? Senti. Senti Beauty. Terima kasih. Senti Beauty ni sponsor produk ni is a diffuser. Diffuser ni apa tahu? Dia boleh Bluetooth, boleh buat lagu, ada band music. Bluetooth ke Bluetech? Bluetech Syafi. Okay. Ada Bluetooth, nanti ada pakai power supply, keluar lampu cantik. Nice. Dan yang best, this is special edition. Ini untuk semua. Jadi kalau korang nak ni, kita ada 3 biji diffuser ni untuk to be giveaway contest nanti. So check out kita punya IG, kena follow Puaka SG Instagram. Kenapa dia special? Sebab nampak tu. Wow. Puaka besar kan? Label dia macam canggih Canggih. Ingat dia, kalau siapa nak benda ni, 3 pemenang akan dapat diffuser, Bluetooth, boleh ada main music semua, ada lampu. Oh, nanti satu kotak ni kita kasi free essential oil, is it? Essential oil. Essential oil. Okey. Ya, tu saja. Okey, dan terima kasih kepada semua sponsor-sponsor kita untuk Puaka Special, dan you all kalau nak apa yang Rama dengan Syafi dapat, sila baca description kat bawah ni, semua ada kat bawah. So thank you to kita punya SPF, Super Puaka Friends. Nampak? Okay. Style. Unik. SPF, Super Puaka Friends. Thank you so much, dan jumpa lagi di Puaka Special akan datang, tak tahu bila. So enjoy. Jangan lupa follow dan subscribe.
Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah semuanya sihat walafiat insyaAllah. Tadi kita dah dengar macam-macam cerita daripada jenis-jenis jinnya ataupun daripada dia menyerupai penanggal ataupun apa sahaja yang dipanggil sebagai hantu-hantu ni kan. Okey, yang pertama sekali yang perlu kita ketahui bahawasanya jin maupun syaitan boleh menyerupai bentuk apa pun dan juga sesiapa pun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau kita tengok daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana diriwayatkan oleh Imam Muslim bahawasanya ada suatu kisah, suatu cerita bahawasanya Abu Hurairah pada suatu ketika ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga gudang makanan. Jadi tempat makanan tu Rasulullah sallam suruh Sayyidina Abu Hurairah untuk menjaganya. Jadi pada malam tersebut ada seorang remaja ni, dia masuk ke dalam untuk mencuri makanan-makanan tu. Jadi Abu Hurairah dengan cepatnya, beliau pun tangkap remaja tersebut ataupun orang tersebut. Jadi orang tu pun bilang bahawasanya dia tidak akan kembali lagi untuk mencuri barang-barang tersebut. Maka Sayyidina Abu Hurairah pun lepaskannya. Tapi dia berbohong. Dia kembali lagi selama 3 malam berturut-turut. Maka malam yang ketiga, Sayyidina Abu Hurairah nak bawa pemuda tersebut ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana ia telah mencuri makanan yang ada dalam gudang makanan tersebut. Maka syaitan tu ataupun pemuda tu sebetulnya dirupai sebagai syaitan actually. Jadi syaitan dia tukar bentuknya menjadi pemuda tersebut. Hingga pemuda itu mengajarkan kepada Abu Hurairah bahawasanya ada suatu kalimat ataupun suatu ayat yang ditakuti oleh kaum jin dan juga syaitan, iaitu ayat kursi. Jadi ketika Abu Hurairah datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bertanya, maka Rasulullah sallallahu mengatakan bahawasanya orang tersebut, pemuda tersebut ataupun syaitan tersebut biasanya berbohong, tetapi kali ini dengan kata-kata ayat kursi itu maka dia benar. Itu jadi yang pertama. Jadi apa sahaja boleh diserupai oleh jin. Kata betul ke tak? Serupai, entahlah. Kemudian yang kedua adalah perlu kita ketahui bahawasanya waktu-waktu aktifnya gangguan ataupun aktifnya jin. Jadi yang pertama, waktu aktifnya mereka adalah ketika waktu asar hingga ke pagi. Itu waktu aktif mereka. Kemudian waktu mereka tidur, waktu mereka rehat adalah waktu duha. Jadi kalau siapa sahaja yang selalu malas-malas, selalu tidur waktu duha, itu hati-hati. Biasanya orang yang ada gangguan, mereka akan tidur pada waktu-waktu tersebut. Dan mereka akan rasa sakit di bahagian bahu ataupun kaki ataupun bahagian perut ataupun kepala. Biasanya waktu maghrib ke atas. Biasanya mereka akan rasakan gangguan-gangguan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah jika seseorang tersebut mempunyai blue black ataupun cakaran-cakaran tertentu, ketahui bahawasanya kemungkinan anda mempunyai gangguan. Dan gangguan yang seperti ini bukannya gangguan yang baru, tetapi gangguan yang mungkin sudah agak lama. Saya boleh jamin siapa sahaja yang ada blue black tanpa ada benturan dengan apa pun ataupun disebabkan oleh sports dan lain-lainnya, biasanya 6 bulan ke atas itu adalah gangguan. Kemudian kalau boleh pergi ruqyah, mandi dengan air ruqyah yang sudah diajarkan di puaka ekstra. Kemudian yang terakhir sekali, tadi kita dengar pasal ada pokok pisang lah, kemudian ataupun ada pokok-pokok yang lain. Ada kat Indonesia biasanya ada pokok sukun ataupun pokok beringin. Ini semua katanya adalah tempat-tempat syaitan, tempat-tempatnya jin biasanya duduk. Wallahu a'lam, tidak ada dikatakan dalam hadis Nabi SAW ataupun mungkin daripada Al-Quran, tidak dikatakan khususnya pokok apa, tetapi apa yang saya tahu berdasarkan apa yang saya pelajari di waktu pondok di Indonesia dulu, bahawasanya jika seseorang itu nak menghantar sihir ataupun nak membuat suatu sesajen, kita panggil, orang-orang Jawa tahu makna sesajen ni apa. Maknanya bila kita siapkan sesajen, maknanya kita siapkan makanan ataupun imbalan bagi jin tersebut, biasanya akan ada pisang.
Seperti itu. Tapi wallahu a'lam, tidak ada yang tahu jelasnya pokok apa yang biasa ada, yang biasa diduduki oleh jin ataupun daripada kaum syaitan ataupun daripada kita panggil sebagai hantu. Wallahu a'lam. Jadi itu sahaja, insya-Allah. Jangan takut pada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu wa taala.